Singkap kembali sirah risalah, mewangi semangat, serikan di ummah mukminah pertama, Sayyidatina Khadijah, qudwah keteguhan, wanita solehah. Dia At-Tahirah, hadiah Allah dari rahimnya, zuriat mulia, hidupnya di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina, thumma ila jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi dalam jadual yang telah disusun oleh masjid dalam keadaan musim Covid ini. Walau macam mana pun kita teruskan juga dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ya. Jadi teruskan pengajian kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Alamil Ghuyub, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala alaihi, yang mengisahkan atau membincangkan masalah hati. Al-Mukasyafah, penyingkap masalah-masalah hati untuk menuju kepada Alamil Ghuyub, yang maha mengetahui alam ghaib, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu fi fadlis salawat, bab pada menyatakan keutamaan solat. Sudah baca pada bulan lepas sebahagian daripadanya dan kita sambung pada hari ini insya-Allah. Yang mana kita sudah tahu as-salatu imanuddin, solat itu ialah tiang agama. Jadi semua benda mesti ada tiang. Arash pun ada tiang, ada paksi dia. Rumah pun ada tiang, masjid pun ada tiang, tiang sari namanya. Kalau tiang itu rosak, runtuh, maka runtuhlah rumah itu. Kalau pula tak ada tiang, maka rumah itu tidak boleh dibina. Rumah kita nak masukkan aksesori-aksesorinya, ataupun agama kita nak masukkan amalan-amalan sunatnya, aksesori lah tu. Tapi tak naik-naik rumah tersebut. Beli kipas, beli peti ais, beli kereta, beli itu, tak boleh masuk ke dalam rumah. Kena tunggu dekat luar. Jadi kalaulah solat itu tidak dibuat, maka yang lain-lain semua tertolak. Yang lain-lain semua tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini sudah solat. Alhamdulillah, kan. Cuma kita ini kewajipannya memperbaiki kualiti solat kita. Tu dah. Baiki, ya. Hari ke hari, hari ke hari, buat tambah dan tambah. Jangan rasa jemu, terus dan terus hayati solat kita. Jadi macam mana kita nak memperbaikinya? Macam inilah caranya. Kita baca kitab-kitab karangan-karangan ulama-ulama kita sebagai panduan. Inilah hikmah Allah Ta'ala melahirkan para ulama untuk menjadi pemandu kita,
untuk menjadi penyambung usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada ulama, macam mana kita nak tahu selok belok agama kita? Inilah dia hikmah adanya para ulama. Baik, jadi saya terus sambung kepada perenggan yang seterusnya. Wa qad qila qala musannifu yanfa'una fi darainil aminin. Wa qad qila inna fi salati 12,000 khaslatin. Sesungguhnya di dalam solat itu ada 12,000 perkara. Thumma jamma'tu hadhihi al-12,000 fi 12 khaslah. Kemudian kata Imam Ghazali, aku himpunkan, aku ringkaskan 12,000 itu kepada 12 perkara. Nasib baik ada Imam Ghazali yang telah menghimpunkan. Kalau kita cuba tonton balik nanti kira kan 12,000 tu apa? Tiang kan, segala-galanya pada tiang. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam ibadah, dalam sosial, segala-galanya dalam sembahyang. Faman arada an yusalli, barang siapa yang nak bersolat, fala budda an yata'ahada hadhihi 12 khaslah, maka tidak boleh tidak ia mesti belajar. Yata'ahad maknanya ma'had. Ma'had tu tempat sekolah. Madrasah, darasah belajar. Madrasah itu tempat belajar. Di India ada satu namanya tempat madras. Kat India tu tempat belajar. Kan tempat belajar. Jadi tok guru kita belajar hadis, belajar tafsir banyak yang daripada India kan. Jadi tuan-tuan, India tu negaranya Hindu. Agama resmi dia Hindu. Tok guru kita pergi ke India. Jadi kan pelik, ada orang cuba cerita dengan orang-orang non-Muslim bahawanya Islam tidak boleh dilaksana, Islam zalim kepada orang non-Muslim lah, tak kira bangsa lah. Padahal kita ini dapat agama pun daripada negara bukan Islam. Kan negara Arab pun iyalah negara bukan Islam tu. Jadi kan pelik. Sepatutnya kena beritahu, aku pun dapat Islam daripada negaramu. Macam mana kamu ni tak yakin dengan Islam? Pelik ya tuan-tuan ya. Gitulah. Kalau sejarah awal lagi daripada Gujarat dululah, zaman-zaman Melaka kan, daripada Gujarat dan sebagainya ya. Litatimma salatuhu, supaya sempurnalah solatnya. Inilah cerita kesempurnaan. Imam Ghazali dalam kitab ni tak cerita berkenaan dengan rukunnya berapa, sunat ab'ad berapa, sunat hay'ah berapa. Dia anggap ini dah selesai. Ini nak tambah kualiti solat kita. Fasittatun qabla dukhuli fi salah wa sittatun fiha. 6 perkara sebelum masuk solat dan 6 perkara di dalam solat. Ada 6, ada 12 lah ya. Nanti yang 6 itu akan dihurai, setiap satu ada 3. Setiap satu tu ada 3. Malam ni kita baca 12 dulu. Kemudian nanti kita baca yang 36 tu. Awaluha, yang pertama, kata Imam Ghazali, al-ilmu. Pertama sekali mesti ada ilmu bab solat. Amalan yang tidak ada ilmu, yang tidak berasas kepada ilmu, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, walaupun betul, bila tak ada ilmu, dia jahil. Amalan yang diasaskan kepada kejahilan tidak diterima oleh Allah walaupun sah. Sebab apa? Kebetulan sah. Kebetulan, sebab tak tahu. Bahkan boleh jadi dosa. Contohlah, ni contoh mudah. Tuan-tuan tanya pada saya, Ustaz, apa hukumnya solat sunat duha? Solat duha tu apa hukumnya? Saya tak tahu. Saya sebut aja, ataupun kita kata bahasa budak-budak apa, saya sebut ajalah ya. Saya kata sunat, kebetulan betul tetap dosa. Kebetulan betul tetap berdosa. Tu dia, penting ilmu kan. Iyalah tuan-tuan, wahyu yang pertama pun suruh belajar. Iqra tu suruh belajar.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belajar. Asas pertama, langkah pertama belajar baca. Kan? Itu untuk mengkajilah, mesti pandai membaca. Jadi Iqra itu surah wahyu yang pertama, dan tidak ada di dalam dunia ini agama yang mewajibkan umatnya belajar ilmu kecuali Islam. Agama lain cuma suruh je. Nak pandai, baguslah belajar. Tak belajar pun tak apa, tak ada masalah. Kita wajib. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu. Fardu tu tuan-tuan ya. Masya Allah. Nak kenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Nak kenal Tuhan, perkara pertama dalam agama kenal Tuhan. Kalau tak belajar, berapa ramai orang di luar sana yang tak belajar, tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Allah macam mana? Allah ya Allah lah. Iyalah macam mana? Tak boleh. Nak cerita sifat 20 pun tak boleh. Nak cerita asma'ullah pun tak boleh. Namanya, af'alnya, sifat tak boleh. Macam kita tuan-tuan. Kita contoh ni. Alien yang duduk kat langit tu ke apa ke mana. Alien tu kan. Orang asing. Alien tu. Macam mana alien? Alien ya alien lah. Ya kau ya kui. Yelah aku piye. Ya kau ya kui. Itu je lah jawapannya. Ya kau ya kui. Tak tahu tuan-tuan. Begitulah ramai orang-orang yang tidak mengikuti pelajaran begini, resmi ke tak resmi, tak tahu tuan-tuan ya. Walaupun mereka beribadah, tetapi kalau tak ada ilmu, tak diterima. Sekurang-kurangnya sekarang ni channel-channel, saluran untuk dapat ilmu tu banyak. Banyak, sangat-sangat banyak. Nak tak nak je. Pertama ilmu. Kedudukan ilmu ni, ulama ni tuan-tuan, pewaris Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Jadi ilmu ni secara umumnya dua. Satu namanya ilmu syariat, satu lagi ilmu alat. Ilmu syariat, syariat itulah ilmu agama. Ilmu syariat, fiqahnya, tauhidnya, tafsirnya tu syariat. Ilmu alat, ilmu keperluan kita. Macam-macam. Matematiknya, geografinya, sejarahnya, itu semua-semua ni. Dua-dua ni adalah bertujuan untuk membawa manusia kepada Allah. Contoh, belajar astronomi, angkasa tu. Kita belajar. Tujuan untuk apa? Untuk kenal bulan, bintang, tu sajakah? Untuk mengenal siapa penciptanya. Itu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia semuanya. Ilmu syariat dan ilmu alat ini dijelmakan, dizahirkan oleh Allah Taala untuk mengenal Allah. Ibunya, tok gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi falakin yasbahun. Di falak. Ni astronomi ni. Dalam Yasin ada. Fi falakin yasbahun. Fi mana ayat dia? Fi falakin yasbahun tu kan. Di falak, kullun fi falakin yasbahun. Semuanya di falak, di angkasa, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok nanti balik, cuba lihat surah Yasin ayat dia. Kullun fi falakin yasbahun. Kaf lam, kullun fi falakin, di falak. Ilmu falak, di falak tu, ilmu falak kan, bertasbih. Ambil perkataan ni. Kaf, kulun, kaf. Falakin, kaf. Kaf, jumpa kaf. Kaf sini, jumpa kaf hujung. Pusingkan, pusing. Jumpa balik. Falakin. Kulun, lam. Kulun, kaf, lam. Sini pun falakin, lam. Nombor 2 sebelum hujung, lam. Nombor 2 selepas kedua tu, pertama tu lam. Jadi lam jumpa lam, pusingkan. Mubeng lagi, ketemu meneng. Macam orbit. Orbit bulan, bintang, pusing-pusing. Itulah nak cerita orbit pun, perkataannya pun macam orbit. Subhanallah. Kan bahasa Quran ni. Falakin kullun fi fa. Nombor 3 mula fa. Nombor 3 akhir pun fa juga. Fa jumpa fa. Pusing lagi. Akhir sekali ialah kullun fi falakin yasbahun. Pusat tu di titik ya, itulah. Itu cerita bahasa. Mana ada dalilnya ustaz? Nabi tak sebut pun macam itu.
Ni orang macam ni semua nak dalil. Nasi lemak pun tak ada dalil, tuan-tuan. Roti canai itu mana ada dalil? Yang ada kulu washrabu, makan dan minum yang halalan thayyibah. Motor ni mana ada dalil? Bid'ah semualah, naik unta. Janganlah macam itu, jangan disempitkan ya. Ilmu ni luas. Baik. Iaitu ilmu syariat, ilmu alat. Dua-duanya kita kena belajar sekadar kita mampu. Yang pertama kena belajar ilmu tauhid dulu, ilmu akidah, usuluddin, tauhid. Setidak-tidaknya belajarlah sifat 20. Belajar ya tuan-tuan ya, sifat 20 dihafal. Li'anna Nabi alaihi salatu wassalam, kerana Nabi ada banyak hadis. Imam Ghazali bawa satu hadis ini bersabda, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kathirin fi jahlin. Satu amalan yang kecil tetapi dengan ilmu, maknanya diasaskan dengan ilmu, lebih baik daripada amalan kathir min amalin kathir, amalan yang sangat banyak tapi jahil. Sedekah banyak, begitu banyak tuan-tuan ya, tapi jahil. Itulah. Oleh itu tuan-tuan ya, jangan diperkecil-kecilkan amalan yang kecil-kecil tu. Buang sampah ke, buang paku ke, biar je lah, jangan. Kerana di situlah adanya keredaan Allah Ta'ala ya. Dan jangan diperkecil-kecilkan maksiat yang kecil, kerana di situlah adanya kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh kita hindarkan ya. Alah syarah polah cilik baik kok. Jangan tuan-tuan. Sekecil mana pun benda baik, di situ ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi, para rasul, para wali Allah. Mereka tidak melihat pahala-pahala ni. Mereka tidak melihat dosa-dosa ni. Mereka melihat borong aja. Di mana ada amal soleh kecil ke besar, pahalanya kecil, pahalanya besar, dia tak pandang. Dia pandang apa? Di situ ada keredaan Allah Ta'ala. Di situ ada kecintaan Allah Ta'ala. Mereka mencari keredaan, mencari kecintaan Allah Ta'ala. Yang maksiat pun sama. Mereka tak pandang dosa kecil, dosa besar. Mereka pandang di mana ada maksiat, ada amalan yang maksiat pada Allah Ta'ala, kecil ke besar, di situ ada kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita kena cuba ikut. Cubalah follow ulama-ulama, nabi-nabi kan, amalan-amalan mereka ni. Mudah-mudahan besok kita bersama dengan mereka di padang mahsyar. Jadilah tuan-tuan, depan sekali tu Rasulullah, belakang Rasulullah para sahabat, para tabi'in, para ulama. Kita mburi sekali, nyekel jubah ulama-ulama pun wis sarapalah lotong. Bukan lotong kat kedai dah, dekat kebun tu, ni lotong. Jadilah kan, timbangi orang melpu langsung. Kan dia ada dalam, saya ingat lupa 12 ataupun 13 itu semua rombongan tu. Ada yang main yang minum arak satu kumpulan, derhaka mak bapak, yang berzina, semua ada. Akhir sekali kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab tu kena niat segala amalanku ini, hidupku ini kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa niat yang 4 tu, ingat lagi tak tu? Pertama, sahaja aku hidup kerana Allah Ta'ala. Kedua, sahaja aku hidup kerana ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sahaja aku menghadiahkan seluruh pahala hidupku ini kepada seluruh makhluk Allah, minal malaikati wa jinnati wan nasi ajma'in, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Yang ketiga, baru kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa pertama sekali mak bapak kita lah. Yang kedua tu siapa-siapa, isteri kita, anak kita. Nek pucun ni telu ya isteriku. Nek papat ya isteriku. Lagi banyak pahalanya kan. Tapi ni Arab melak ustaz tu ya siji wae. Wong padha wedi kok. Pucun ni kan daripada Johor Bahru sampai Kanga, Kanga Perlis tu, cari ubat berani kok tak ada yang jual. Ubat kuat banyak, ubat berani tak ada jual. Tuan-tuan ni gurau-gurau ya, jangan marah ya. Hidup ni janganlah serius sangat. Serius weh kan. Wis mangan burung wae, wis. Serius sangat. Kapar wae waras.
Slow-slow sikit kan. Nanti kalau ceria sangat hidupnya stres, nanti stres stroke mati. Relax, tenang. Tu nak cerita bab ilmu, panjanglah kalau bab hadis. Bab ilmu ni terlalu banyak. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala nak beri dia kebaikan, Allah beri dia ruang untuk mendalami agama. Jadi kita ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Taala nak beri kebaikan dah. Sebab tu kita diberi ruang dan peluang. Orang lain pun sama juga. Tapi kenapa dia tak diberi ruang dan peluang? Masa 24 jam juga. Sehat sama juga. Tapi kenapa kita ni Allah Ta'ala beri kekuatan untuk datang? Kerana Allah ingin beri kebaikan. Kebaikan tu paling senangnya ialah syurga lah. Syurga, pahala. Tu dia. Sebab syurga pahala ataupun kita kata pahala tu laku di akhirat, tak laku kat dunia. Tuan-tuan ya. Dan saya ucapkan tahniah masjid ini kerana wirid-wiridnya selepas solat tu sempurna. Lepas solat tu sempurna. La ilaha, istighfar 3 kali. Nabi istighfar 3 kali lepas solat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tapi yang pendek sekali astaghfirullahalazim lah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tu. Tak apa, 3 kali. Kemudian Nabi baca apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kalau tak boleh 10 pun 3 kali lah. Tapi Nabi baca 10. Tak lama pun. Kemudian Nabi baca apa lagi? Allahumma ajirni minan nar. Tu seorang. Kalau imam, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Ini jangan cerita fadilat dulu. Cerita sunnah Nabi tu. Kemudian Nabi baca apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa tu kemudian Nabi tasbih itulah, tasbih Fatimah tu 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar, 100 kali dia baca ayat kursi. Ini asas. Ini kena buat. Tahniahlah masjid ini, Masjid Sungai Tengih ini, kerana wiridnya sempurna. Baca ramai-ramai sama-sama ya. Ini nak cerita fadilatnya pula. Tapi janganlah fadilat tu menjadi asal, menjadi matlamat. Dia sebagai motivasi saja untuk kita lebih seronok buat. Matlamatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, istighfar, itu dah tahu dah, untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allah Taala naikkan setiap kali baca 1 darajat. Dan alam ini, atau kita kata makhluk ni lah, makhluk Allah tidak perlu darajat, maha dah tu. Kita yang perlu darajat kan. Darjat ni paling tinggi berapa? Tuan-tuan, agaknya pangkat di Malaysia ni paling tinggi apa ya agaknya? Yang di Pertuan Agong lah ya. Lepas tu Perdana Menteri dah. Tak ada lagi dah. Tak ada dah. Jadi dari segi makhluk semua ni, paling tinggi mana darjatnya? 10. Pertama langit 7. Ialah langit 7. 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 darjat. Langit pertama. Baca kedua, langit kedua. Baca 7 langit. Langit ke-7 tu. Atuh wak, wis atuh wi. Mbonang di wallahu alam. Tak ada tuan-tuan. Tak ada saintis boleh sampai lah, dan tak ada alat boleh sampai lah. Cahaya pun tak sampai. Okey. Yang ke-8. Yang ke-8 namanya Sidratul Muntaha. Sidrah tu hamparan. Muntaha last sekali. Akhir sekali. Sampai situlah Jibril boleh sampai. Nabi Muhammad atas lagi. Maknanya cahaya sampai situlah boleh sampainya. Jibril sampai situ. Baru 8. Kan? Dia punya darjat makhluk ni. Kemudian atas lagi darjat ni paling jauh apa dia? Ialah Baitul Ma'mur yang berada di Sidratul Muntaha sana. Kemudian atas 9, atas sekali. Lepas tu tak ada tempat dah. Lepas ni bukan tempat namanya. Makan dunal makan, tempat tapi bukan tempat. Nak kata apa ya? Tak tahulah. Cakap aja bukan tempat. Makan, tempat, dunal makan. Apa dia? Arash. 10. Nak sampai aras tuan-tuan, baca je 10 kali. Aras di situlah
Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Kan sebab tu Nabi sebut as-salatu mi'rajul mu'minin, sembahyang ni mi'raj, jumpa Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, cuba dihayati. Kaji pula Arash tu apa, begitu, Sidratul Muntaha tu apa. Barulah kita suruh nak baca. 10 baca. Kalau baca 3 sampai langit 3 je lah. Baca sekali jumpa Nabi Adam je. Langit pertama kan. Kan ada lagi peluang naik ke atas. Baik, kemudian kita baca apa lagi? Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang, kalau meramai Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Sekali baca tutup api neraka satu pintu. Kalau 7 kali baca, tutup semua ke-7 pintu api neraka. Senang je. Bacalah, bukan lama pun. Sebab tu nak baca, alah malas syaitan tahu. Syaitan dia tahu. Alah suwi ni lah imam kita. Baca 3 kali, wis lah. Bukan yang wajib. Itulah dia. Kan, baca 7 kali, tutup. Kalau baca 3 kali, 3 tutup, 4 lagi menanti kita. Susah. Baca 7 kali. Kan. Kemudian baca lagi apa? Allahumma antas salam. Ini apa ceritanya, pilu. Slotnya sedih. Sebab Nabi baca. Kenapa? Kerana pada akhir hayat Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha nak meninggal dunia, kan? Pendekkan cerita, Nabi ribalah. Nabi riba dan Nabi menangis. Menitis air mata Nabi terkena pipi Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu an, perempuan, seorang wanita yang telah sangat berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni kaya raya tuan-tuan, perempuan paling sokeh, paling kaya. Agak-agak paling sokeh tu berapa ringgit hartanya. Setakat Sungai Tenggi ni, gitu je lah nak beli lah. Gitu je tuan-tuan. Itu belum cerita Abu Talib, belum kekayaan dia. Belum cerita Abu Lahab, belum. Khadijah yang perempuan lah. Kan, cari siapa lah sing wong lanang bisa ngurus ke syarikat dia, Khadijah Holding Sendian Berhad. Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Habis harta dia. Nak mati tuan-tuan, kain tak cukup. Nak tutup tu kain tak cukup. Kita bukan ni mati kain tak cukup, ketiban kain pun mati. Akan banget. Kalau Al-Bari tu jatuh atas kita, mati kita. Pengsan kita. Kain tak cukup. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bertanya, wahai kekanda, kenapa menangis? Kan? Adakah kamu bersedih kerana aku ni gini-gini? Rasul jawab pendek kan cerita kah? Aku sedih kerana apa? Kerana setelah kamu berkahwin dengan aku, dulu kamu seorang yang kaya raya, sekarang nak meninggal tak ada harta. Apa Khadijah jawab? Agak-agak kalau sekarang jawab macam ini, dia rekod ni kan. Itulah bang. Kan, habis harta saya je. Agak-agak apa jawapan Khadijah? Khadijah kata, wahai kekandaku, maafkan aku. Kerana setelah aku mati ini, aku sudah tidak boleh untuk mempertahankan kamu. Dan jika besok di sana tak ada lagi orang yang nak membantu kamu, kamu ambillah tulang-tulang aku untuk buat senjata mempertahankan diri. Tu dia tuan-tuan. Kalau perempuan sekarang ni agaklah, bang jangan kahwin bang ya. Khadijah begitu tuan-tuan. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, menitis air mata terkena pada pipi Khadijah. Drama ini bukanlah Tuhan tu sedih kan. Tuhan nak tunjuk pada kita pilunya, dan Allah mewahyukan pada Jibril berkirim salam. Jibril alaihissalam pun jumpa Nabi, kata Allah kirim salam, dan Khadijah, Nabi katalah, wahai Khadijah, Allah berkirim salam. Khadijah jawab salam itu. Itulah jawapannya. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam, maha sejahtera. Wa minkas salam, daripadamu datangnya kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu pun akan kesejahteraan. Fahayyina, boleh baca bawah ya, fi'il amar. Hidupkanlah kami, fahayyina. Allahumma antas salam wa minkas salam.
wa ilaika ya'udu salam fa hayyina bisalam wa adkhilnal jannata darassalam, dan masukkan kami ke dalam syurga darassalam, negara yang assalam, sejahtera. Lepas tu Nabi baca, lepas sembahyang baca. Jadi kita hayati tuan-tuan, macam mana kan riba kemudian ceritanya begitu. Dan tasbih lah yang 30, 33, 34 itu tasbih Fatimah namanya. Fatimah ni tuan-tuan, kalau dibaca sebelum tidur, besok kita bangun tidur dalam keadaan segar, dalam keadaan yang kita ada energi, kita ada tenaga. Kalau nak cuba malam ni cuba boleh. Nak tidur tu dah baca doa tu, nak tidur tu baca subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34. Insya-Allah. Nak tahu bezanya amalan ni baca, besok rasakan. Tapi kalau tak biasa, malam ini baru nak cuba, jangan baca duduk. Kat katil tu baca duduk. Ojo turu. Ojo giring ataupun baring. Go orak siap. Subhanallah 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 entek. Duduk. Dah biasa tak apa. Itulah. Kemudian kita pun baca ayat kursi. Ayat kursi antara fadilatnya, yang fadilatnya banyak, dibaca sebelum selepas solat itu ialah tiada kita antara kita dan syurga. Sesiapa yang, itulah dah hadis Nabi tu, maknanya sesiapa yang baca ayat kursi lepas solat, maka tiada penghalang baginya masuk syurga kecuali mati. Amalkanlah selepas solat, insya-Allah ya. Itulah, wallahu alam. Yang kedua, al-wudu, liqauli alaihi salatu wassalam, la salata illa bit-tahur, tiada sah solat melainkan bersuci. Jadi yang kedua berkenaan dengan sembahyang ini, yang paling penting ialah wudu. Wudu tu tuan-tuan, bukan nak cerita rukun wudu di sini, nak cerita kesempurnaan. Berwuduklah dengan cara yang sempurna, basuh tiga paling kurang. Dengan yang sunat semua dibuat, dengan doa-doanya sekali je dibuat. Nabi cuma baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dan akhir wuduk baca doa lepas wuduk. Tu saja. Jadi doa-doa tengah-tengah tu macam mana Ustaz? Kalau buat bid'ah pula kan? Itulah nasib baik Nabi tak buat tuan-tuan. Kalau Nabi buat jadi fardu baru tahu. Kan? Jadi Nabi sebut dalam hadis itu yang panjang, yang bermaksud sesiapa yang berwuduk dan berzikrullah, maka akan menyala bersinar seluruh badannya. Tetapi siapa yang berwuduk tidak berzikrullah, hanya anggota wuduk sahaja yang akan bersinar. Jadi doa-doa zikir itu disusun oleh para ulama. Carilah dalam internet tu ada, basuh muka, basuh tangan dan sebagainya ya. Nak tambah-tambah pun boleh. Contohlah basuh tangan kanan. Contoh ya, Allah ma'tini bi kitabi, Allah ma'tini kitabi bi yamini, ya Allah berilah kitabku, diary aku ni, amalanku dengan tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, dan hisab aku dengan cara yang mudah. Itu basuhan pertama kan, Allah ma'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Basuhan kedua meneng, basuhan ketiga meneng. Janganlah tambahlah apa-apa. Apa nak baca Ustaz? Oh, tangan ni biasanya makan Allah barik lana ya. Allah barik lana fi ma razaqtana. Boleh. Tapi tak kena package lah. Nak sembahyang kau nak ingat makan. Bacalah doa lain-lain. Apa dia? Contoh-contohlah kan. Bacalah doa rezeki. Tangan kanan ini ialah simbol mencari rezeki. Bacalah doa rezeki. Allahumma ausi, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba. Kan? Allah berilah aku rezeki yang halal yang baik. Kan? Baru basuhan kedua, basuhan ketiga meneng. Janganlah. Bacalah doa apa-apa lagi. Apa-apa sajalah doanya sampai habis. Tangan kiri pula, kepala dan sebagainya. Disusun oleh para ulama, ya. Tuan-tuan cari dalam internet semua ada. Tapi dalam internet tu kalau tuan-tuan hafal baguslah. Ya. Print di, kalau boleh masjid ni pengurusi ya, Pak Nazir, print, laminate, print dekat tempat wuduk tu. InsyaAllah setahun lepas tu hafal lah. Tapi kalau otaknya dah putus tu, setahun pun tak hafal-hafal lagi, 2 tahun pun tak hafal-hafal lagi kan. Tak apa, laminate,
tampal di tempat-tempat wuduk kita tu, mudah-mudahan nanti boleh diamalkan ya, insya-Allah. Tu dia bab wuduk ya. Itulah. Yang ketiga. Ni ada bunyi tak isyak ni? Bunyi. Alam isyak bunyi ya. Okey. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, al-libas, pakaian. Nak sembahyang ni perlu ada pakaian ya. Liqaulihi ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah olehmu, iaitu surah Al-A'raf ayat 31. Ambillah olehmu akan perhiasan kamu, pakaian, perhiasan itulah ketika mana inda kulli masjid, ketika mana di masjid. Maksudnya apa ni? Wah, pergi masjid lah kalau yang perempuan tu kena pakai gincu, maskara, blusher. Sing lanang pula nak pakai itu. Bukan, maksudnya asas perhiasan ialah menutup aurat. Macam mana kamu pergi masjid, macam itulah asasnya. Fashion terpulang. Ustaz, saya ni minat fashion Shaolin. Pakailah, tak ada masalah. Saya ni minat fashion Pakistan. Pakailah, tak ada masalah. Tapi menutup aurat. Itu zinatakum, hiasan kamu ketika mana kamu di masjid. Jadi pakaian itu mestilah halal, rezekinya halal dan sebagainya. Yakni albisu thiyabakum inda kulli masjid, pakailah pakaian ketika pergi masjid. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW bila pergi masjid paling handsome. Paling handsome lah Nabi tu. Kita lah kan. Kita bacalah Syama'il Muhammadiyah tu, kesempurnaan Nabi Muhammad tu. Kulit kita ni yang kata handsome ni, kalau bandingkan Nabi Muhammad SAW, orang laku lah. Orang laku. Nabi kulitnya putih kemerah-merahan. Kepi ya? Duduk padang pasir. Padang pasir panas. Kita kena rumah. Ireng centeng juga. Ireng centeng. Kan? Sawo matang. Mana buah ciku tu kan? Dengan rumah, dengan ekor lagi. Nabi padang pasir. Putih kemerah-merahan. Kalau Nabi marah, tuan-tuan, nampak merah mata, nampak merah dia punya pipinya. Subhanallah. Itu baru cerita Nabi. Belum cerita Khadijah, perempuan yang paling jelita di Makkah. Dikatakan 60 kali ganda. Zulaikha, perempuan paling jelita. Itu zaman Nabi Yusuf lagi lah cantik. Subhanallah. Kan? Itu nak ceritanya. Maknanya perhiasan kita ketika pergi masjid, maksudnya janganlah pakai yang selekeh-selekeh, minyak wangi nek pisau sing 200, sing 300. Dia minyak wangi atar RM5, calit. Kita Allahu Akbar, kawan sebelah pun mumet. Allah, mumet. Minyak wangi yang sunat jadi haram. Sebab orang Melayu tak boleh pakai atar. Orang Melayu pakai malik subuh. 1000 bunga, bunga benjin, bunga kelapa, boleh lah. Ya wallahu alam. Baru 3 tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita sambung lagi, ceritanya panjang lah ya. Nak mencari kesempurnaan solat, azan pun dah masuk waktu isyak. Jadi setakat ini dahulu. Mohon ampun dan maaf di atas keterlanjuran, kesilapan. Yang benar hanya senyap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersilap daripada kemana saya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemuliaan Khadijah